Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan masuk ke bab baharu, iaitu bab keempat yang berkaitan dengan sebatian karbon. Topik pertama dalam bab keempat adalah topik yang berkaitan dengan menganalisis berbagai sebatian karbon. Dalam kelas hari ini, kita ada dua objektif pembelajaran, iaitu objektif pertama ialah memahami tiga istilah penting, iaitu sebatian karbon, sebatian organik dan sebatian bukan organik. Objektif kedua ialah mengeraskan bahan kepada bahan organik dan bahan bukan organik. Untuk mencapai tujuan berkenaan, murid-murid akan dikehendaki menjawab soalan 1 dalam buku Sasbadi muka surat ke-67. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Sebatian karbon boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik. Manakala sebatian organik ialah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup, iaitu tumbuhan atau haiwan. Contoh sebatian organik ialah karbohidrat, protein, sutera, glukosa, hidrokarbon, alkohol, lemak dan getah. Sebatian bukan organik ialah sebatian karbon yang bukan berasal daripada benda hidup, iaitu mineral. Contoh sebatian bukan organik ialah sebatian karbonat, sebatian hidrogen karbonat, sebatian sianida dan karbon dioksida. Untuk memahami sebatian organik dan sebatian bukan organik dengan lebih jelas, mari kita banding bezakan mereka dari segi 5 aspek, iaitu asalnya, bilangan atom karbon dalam satu molekul, keterlalutan, kenyalaan dan contoh. Dari segi asal, sebatian organik berasal dari benda hidup, manakala sebatian bukan organik berasal dari bukan benda hidup. Dari segi bilangan atom karbon dalam satu molekul, sebatian organik biasanya bentuk dalam lantai yang panjang yang mengandungi lebih bilangan karbon, manakala sebatian bukan organik biasanya terbentuk dalam bentuk ion yang tidak berantai, maka mempunyai kurang bilangan karbon. Dari segi keterlalutan, sebatian organik biasanya hanya larut dalam pelalut organik, contohnya petrol atau alkohol. Manakala sebatian bukan organik, ia tidak larut dalam pelalut organik, ia hanya larut dalam pelalut tak organik, contohnya air. Dari segi kenyalaan, sebatian organik biasanya terbakar dan menghasilkan nyalaan. Mereka adalah bahan api dan mudah terbakar. Dan sebatian bukan organik biasanya dia sukar terbakar dan dia bukan bahan api dan biasanya tidak menyala apabila dibakar. Dan dari segi contoh sebatian organik, contohnya ialah kayu, lemak, urea, protein, getah semula jadi. Dan contoh bagi sebatian bukan organik ialah mineral pada bumi, gas di atmosfer dan kalsium karbonat, kalium hidrogen karbonat. Gambar ini menunjukkan dua contoh bahan yang terdiri daripada karbon saja, iaitu belian dan grafik yang digunakan pada pensel. Manakala gambar ini pula menunjukkan contoh-contoh bagi sebatian organik dan sebatian bukan organik. Sebatian organik juga dikenali sebagai sebatian karbon organik. Contoh di sini kita ada buah-buahan,
kita ada gula, kita ada telur, kita ada daging, termasuklah ikan yang kamu makan setiap hari, sayur-sayuran yang kita makan, nasi yang kamu makan. So semuanya merupakan sebatian organik. Okey, di sebelah kanannya kita ada contoh-contoh bagi sebatian bukan organik dan juga dikenali sebagai sebatian karbon tak organik. Di sini kita ada selamit, jubin, habro. So maksudnya termasuklah pasir, simen, batu batan, garam yang kamu makan setiap hari itu juga merupakan sebatian bukan organik. Kamu kena jelas gula dan garam kelihatannya serupa kan, tapi sebenarnya lain. Gula itu adalah bahan organik dan garam itu adalah bahan ion dan adalah bahan bukan organik. Apa ni? Okey, ini adalah jadual yang membanding bezakan sebatian organik dan sebatian tak organik. So kamu bolehlah ambil tips di sini untuk menjawab soalan buku sas badi nanti. Okey, sekian saja untuk hari ini. Okey, terima kasih. Jangan lupa menjawab soalan 1 dalam buku sas badi muka surat 67. Okay, dan jangan lupa pergi ke Google Form, menyatakan anda sudah melengkapkan nota dan juga latihan di buku sas badi. Sekian.